Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkaitan dengan kes Yusuf Raude. Pembangkang cuba nak menggunakan isu ini. Pembangkang cuba nak menunggang isu ini. Biasalah, pembangkang ni ada saja yang boleh ditunggang, mereka akan tunggang. Batu yang tergolek di tengah jalan raya pun boleh mereka tunggang, dan itu salah Anwar. Itulah yang mereka akan buat karena mereka tiada modal politik lain. Yang lebih teruk lagi, himpunan mereka untuk himpunan kononnya pada mulanya menentang URA, kini diubah pula turun Anwar. Kelihatan mereka tahu himpunan URA tidak mendapat sambutan. Jadi mereka gunalah kononnya nak menumbangkan Anwar Ibrahim. Tapi saya nak beri jaminan lah, ini himpunan turun Anwar pun tiada yang akan datang. Karena rakyat tahu Perikatan Nasional tiada kredibiliti, tiada peluang, bahkan tiada apa-apa makna kalau mereka mampu melakukannya. Calon Perdana Menteri pun tiada. Kini pula berlaku kabar angin menyatakan PAS dan Bersatu kini dalam retak. Ini pula nak mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Siapalah yang akan dijadikan Perdana Menteri oleh PAS? Tentulah tiada. Hari ini akhirnya Jabatan Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pembebasan Yusuf Raude. Ramai yang menjangkakan Yusuf Raude akan didakwa sekali lagi kerana beberapa sebab. Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua, terapi imun ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah, imun badan kita yang bodoh, menyebabkan kita mudah diserang penyakit, tak sembuh daripada penyakit. Ada pelbagai jenis penyakit yang boleh disebabkan oleh daya imun badan yang rendah. Semua jenis penyakit berpunca daripada imun badan kita yang rendah. Antaranya lupus, SLE, kencing manis, tinggi darah, tiga serangkai, gout, thyroid, kanser, macam-macam lah. Semua jenis penyakit berpunca daripada kelemahan tubuh badan kita melawan penyakit. Dengan transfer factor for life yang ada di tangan saya ini, ia meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan itu, kita akan jadi sembuh daripada penyakit. Bukan kerana ubat, tetapi kerana imun badan kita yang menjadi kuat. Ini bukan ubat, tapi terapi imun yang anda cari-cari. Ini adalah produk saintifik yang sudah dikaji, bahkan kini ianya berada di hadapan anda. Luar biasa. Gunakan waktu yang ada, cegah sebelum menjadi lebih parah. Baiklah saudara-saudara sekalian, Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepaskan dan membebaskan bekas pembantu penyelidik kepada seorang ahli politik, Muhammad Yusuf Raude, daripada pertuduhan mengedar dadah jenis kanabis dan memiliki 2 pucuk pistol tiruan. AGC dalam kenyataan hari ini memaklumkan rayuan itu difailkan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu pada 12 Jun yang melepaskan dan membebaskan tertuduh tanpa dipanggil untuk membela diri di akhir kes pendakwaan bagi pertuduhan di bawah Seksyen 398 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234 dan Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta Senjata 1960 Akta 206. Setelah mempertimbangkan keputusan yang arif Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu, jabatan ini telah memfailkan notis rayuan bagi merayu terhadap keputusan pelepasan dan pembebasan tersebut hari ini. Seksyen 39B dalam kurungan 2 Akta 234 memperuntukkan hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup, dan sekiranya tidak dihukum dengan hukuman mati, hendaklah disebat tidak kurang daripada 12 sebatan. Manakala Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta 206 memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun dan atau denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya. Pada 12 Jun lepas, Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membebaskan Muhammad Yusuf 32 selepas mendapati
Pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya pada akhir kes pendakwaan. Muhammad Jamil berkata berdasarkan keterangan saksi-saksi pendakwaan, mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan tertuduh mempunyai kawalan, jagaan dan pemilikan ke atas 2 pucuk pistol dan dadah terbabit. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan ini, Anwar akhirnya dedah siapa yang mengkhianati rakyat. Rakyat pun tak sangka. Wow, ini memang satu ulasan yang paling hebat sekali pagi ini. Dan pastinya akan mewarnai dunia Anda dalam perbincangan-perbincangan Anda di mana-mana saja. Kedai kopi kah, di mana-mana lah. Akhirnya Anwar dedah siapa yang khianat dari dalam. Bukan pembangkang, tapi orang sendiri. Rakyat tak sangka langsung siapa yang dia maksudkan ini. Ini satu isyarat dalam dari Perdana Menteri. Khianat dari dalam. Dalam ucapan terbuka Anwar Ibrahim baru-baru ini, Anwar memberikan mesej pedih tapi jujur. Kata Anwar Ibrahim, saya kecewa karena ada yang sepatutnya bersama kita, tetapi menikam dari belakang. Ini bukan spekulasi, ini amaran. Rakyat mula tanya, siapa sebenarnya yang Anwar maksudkan? Adakah ini menteri? Adakah ini pegawai kanan? Atau adakah ini adalah pemimpin parti? Sebelum saya teruskan ulasan yang hebat pagi ini, saya nak kongsi dulu satu produk yang hebat ini. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini bukan obat. Transfer factor ini meningkatkan daya imun tubuh badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Meningkat sehingga 400%. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita sukar untuk sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang tidak cukup kuat untuk melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Tapi, dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh sembuh daripada penyakit. Jadi itu sebabnya saya sorkan, saya cadangkan dan saya kongsikan Transfer Factor for Life ini, produk yang meningkatkan daya imun badan ini adalah luar biasa. Produk kajian saintifik lulus KKM halal dan digunakan di seluruh dunia. Ini jawaban terkini untuk masalah kesehatan dunia. Meningkatkan daya imun tubuh badan kita, itulah jawaban kepada semua jenis masalah kesehatan. Jadi kalau Anda sebut apa jenis penyakit yang boleh menggunakan transfer factor ini, semua jenis penyakit boleh menggunakannya karena peningkatan daya imun tubuh badan kita itu yang menyembuhkan kita daripada penyakit. Jadi ini transfer factor, terapi imun dan bukan obat. Cepat dapatkannya selagi Anda mempunyai waktu dan hubungi nombor telepon yang tertera dalam video ini. Kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau dah kena, cepat-cepat ambil tindakan, jangan bertangguh-tangguh. Saudara-saudara sekalian, 3 tanda orang yang sedang dalam mengkhianat. Pertama, lawan dasar kerajaan sendiri secara diam. Projek terbantut, dasar sabotaj, info bocor. Kedua, main 2 kolam. Depan menyokong, belakang jumpa pembangkang. Ketiga, gagal laksana amanah rakyat. Gagal turun padang, hanya jaga kontrak kroni. Menurut beberapa sumber dalaman, Anwar sudah kenal pasti individu tertentu dan sedang tunggu masa untuk ambil tindakan. Rakyat tak sangka ada dalam PHBN sendiri. Ramai rakyat tak sangka rupa-rupanya yang khianat bukan pembangkang, tapi orang yang duduk dalam mesyuarat kabinet, orang yang pernah dijulang sewaktu PRU, orang yang konon bawa agenda reformasi, tapi sebenarnya bawa agenda pribadi. Inilah yang buat rakyat marah dan Anwar makin kecewa. Apa Anwar akan buat? Ada desakan kuat dari akar umbi PKR dan penyokong Madani, gugurkan si pengkhianat. Bongkar nama secara terbuka. Bentuk barisan baharu yang benar-benar setia.
Pembersihan kabinet bakal berlaku. Anwar mungkin akan gunakan momen ini untuk ribut seluruh pasukan. Kalau tak bersih sekarang, impian Madani tinggal slogan saja. Kesan kepada kabinet dan imej kerajaan. Anwar sedar kalau dibiarkan pengkhianat ini akan gagalkan dasar ekonomi, melemahkan kestabilan dalaman, buka ruang fitnah dari pembangkang. Tindakan segera bukan lagi pilihan, ia wajib. Nama-nama mungkin tak disebut terus, tapi gerak Anwar akan beri petunjuk siapa mereka. Siapa yang Anda rasa mengkhianat Anwar dan perjuangan Madani? Rakyat ada hak tahu. Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kongsikan video ini kalau kamu suka dan kalau kamu benci pengkhianat dalam kerajaan. Anwar dah mula dedah, kebenaran dah dekat. Siapa pengkhianat sebenar, rakyat akan tahu tak lama lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu pendedahan paling menarik yang pastinya akan mewarnai hari Anda sepanjang hari ini. Game over. Orang dalam kabinet. Anwar mula pembersihan kabinet. Saudara-saudara sekalian, game over. Anwar Ibrahim kini mula pembersihan besar-besaran dalam kabinet. Siapa yang akan kena tendang dulu? Kita akan rungkaikan sepanjang berapa menit ini. Tanda-tanda sudah bermula. Tanda-tanda ini semakin jelas dan tak boleh lagi disembunyikan. Rafizi sudah letak jawatan. Nik Nazmi juga ikut langkah. Desakan dari akar umbi Pakatan Harapan PH dan rakyat kini makin kuat. Bersihkan kabinet daripada tanggungan liability. Anwar akhirnya ambil langkah yang berani, yang ramai tak sangka, rombak dalaman yang mungkin melibatkan menteri kanan. Saya akan ambil tindakan jika mana-mana menteri gagal jalankan amanah. Itu ucapan terbaru Perdana Menteri semalam. Saudara, siapa yang Anda rasa orang dalam yang lemah dalam kabinet yang mungkin khianat atau diam-diam saja tapi tidak bekerja? Tinggalkan komen Anda, boleh Anda senaraikan. Sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh tidak mampu melawan penyakit daripada dalam badan kita. Transfer Factor for Life ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan menjadi kuat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Hampir semua jenis penyakit disebabkan oleh kelemahan tubuh badan kita melawan penyakit. Kelemahan imun badan kita melawan penyakit. Anda sebut sajalah apa jenis penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah. Hampir semua disebabkan imun badan yang lemah. Tetapi berita baiknya, produk luar biasa ini sudah dikaji oleh saintis, lulus KKM dan halal ini digunakan di seluruh dunia untuk meningkatkan daya imun tubuh badan manusia. Lebih-lebih lagi dengan serangan-serangan virus-virus yang luar biasa sekarang termasuk COVID-19. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita jadi lebih kuat dan kita ada pertahanan yang luar biasa. Saudara, orang dalam yang lemah, khianat atau diam. Dalam kalangan orang Anwar sendiri, ada yang tak firm, jaga kepentingan sendiri, senang dipengaruhi golongan kleptokrat atau koprat lama. Ini yang Anwar mahu bersihkan. Ada nama yang disebut-sebut dalam politik dalaman. Menteri X diam tapi proyek tersangkut. Menteri X atau Y banyak PR, kerja kosong. Menteri Z bawa imej buruk dalam pentadbiran. Ini antara nama-nama menteri yang disebut-sebut dalam politik dalaman yang tak perform itu.
Kenapa sekarang? Karena timingnya sangat kritikal. RMK-13 akan dibentang bulan depan. Kalau Anwar masih kekalkan beban dalam kabinet, dasar boleh jadi gagal. Beliau tahu, jika kabinet tak bersih, pelabur tak akan yakin. Reformasi tersangkut. PH kala PRU 16 lebih awal dari yang dijangka. Anwar tak mahu ulangi kesilapan Mahathir, Paklah dan Najib. Kali ini dia mahu bersihkan seawal mungkin. Adakah ini satu risiko atau peluang? Pembersihan ini sangat berisiko. BN mungkin kecil hati kalau orang mereka digugurkan. PN boleh main isu kononnya kerajaan perpaduan goyah. Tapi bagi rakyat, inilah yang mereka tunggu. Satu tindakan pembersihan yang boleh jadi simbol integriti, titik mula kekuatan semula kerajaan, atau adakah ini permulaan perpecahan baharu? Persoalan yang terakhir, siapa yang akan masuk? Ada ura-ura tokoh teknokrat akan dibawa masuk. Individu bukan ahli politik tapi berpengalaman. Nama-nama seperti Datuk Seri Johari Ghani disebut sebagai calon utama. Anwar mungkin akan bentuk kabinet 2.0 Madani. Fokus kepada hasil, bukan drama. Siapa menurut Anda pendapat Anda? Menurut pendapat Anda, siapa yang patut disingkirkan dulu daripada kabinet ini? Menteri mana Anda nak tengok digantikan? Tulis komen Anda di ruangan bawah. Tekan like, subscribe dan kongsikan video ini supaya lebih ramai celik politik. Game over orang dalam, Malaysia Madani tak perlukan liability. Hanya pejuang rakyat yang kita perlukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen Anda.